Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mula menjadi ahli parlimen Kedah pada tahun 2013. Sejak tahun 1992, saya merupakan pengamal perubatan swasta atau general practitioner di kawasan Kedah di kantor Kedah, klinik saya. Dan selepas menjadi ahli parlimen, antara perkara yang sering ditanya saya tentang sekolah Kedah ialah apakah ancaman kesihatan yang besar bagi penduduk di kawasan parlimen Kedah. Ancaman kesihatan yang besar bagi penduduk di kawasan parlimen Kedah, seperti juga di kebanyakan tempat di Malaysia dan di beberapa negara dan kebanyakan negara di dunia, ialah kencing manis atau diabetes mellitus type 2, istilah perubatannya. Kencing manis jenis kedua. Kencing manis ini merupakan kencing manis yang paling kerap terjadi, dan di Kuala Kedah sejak awal tahun 2000, inilah ancaman kesihatan yang sangat besar. Kencing manis ini menghasilkan berbagai komplikasi: sakit jantung, strok, rosak buah pinggang, kena dialisis, rosak kaki, gangren, hilang penglihatan dan berbagai masalah lain. Kanser juga berkait. Benda kencing manis ini telah menyebabkan banyak masalah kesihatan yang sangat besar, kosnya sangat tinggi kerana orang Kedah, jika orang kawasan parlimen Kedah. Dan satu lagi ialah kencing manis dan komplikasinya ini juga merupakan beban yang sangat besar kepada golongan miskin. Sudah miskin, dia kurang wang, kurang dana, tiba-tiba dia juga sakit, tak dapat bekerja, matanya rabun, dia juga kena dialisis, dia kena stroke. Itu sangat mengancam, sangat mengganggu kesejahteraan individu dan juga keluarganya dan masyarakat. Dan apa yang menyebabkan kencing manis ini, diabetes mellitus type 2 ini, type 2 diabetes, ialah perubahan pada saya, ialah perubahan cara hidup, khususnya makanan. Makanan yang paling ketara sejak awal tahun 2000. Masyarakat kita makan makanan yang bergula dan yang dibuat daripada satu jenis karbohidrat yang dipanggil sebagai refined carbohydrates atau tepung. Karbohidrat yang diperhaluskan partikelnya, zatnya, tepung. Bila makan tepung banyak dan minum banyak minuman yang bergula, antara perubahan yang berlaku ialah paras insulin jadi tinggi. Anak-anak yang di kawasan parlimen Kedah, anak orang kaya atau miskin di kawasan pedalaman dan setinggan, ramai yang bila bangun pagi sarapannya ialah minumannya ialah minuman yang bergula, yang berwarna-warni. Kalau kita pergi kawasan setinggan, kawasan miskin, merata-rata tempat, rumah-rumah itu, salah satu cara mereka mendapat sumber pendapatan tambahan ialah mereka menjual minuman yang dibuat di rumah, yang berbagai warna, warna merah, warna hijau, warna biru, warna kuning dijual, dan anak-anak ini minum itu dari pagi. Harganya sangat murah. Dan makanan anak-anak ini pula ialah makanan bertepung, ban atau roti atau biskut. Baik pagi itu dia makan. Makanan sarapan tradisional macam apa, ubi rebus apa semua ni tak nak laksa, kalau dah makan laksa tak ada. Dia makan benda itu. Tengah hari ini juga makan banyak karbohidrat yang tepung ini, refined carbohydrates, dan minumnya sesuatu minuman manis yang orang dewasa minumannya adalah teh tarik, yang mana dimaniskan dengan susu pekat yang merupakan gula juga. Maka antara kesannya ialah paras insulin yang tinggi, perubahan pada hati, fatty liver, kumpulan lemak di hati, dan akhirnya membawa kepada keadaan yang dipanggil insulin resistance atau kerentangan insulin. Kerentangan insulin ini menyebabkan diabetes pada jangka panjang, dia menyebabkan paras insulin yang tinggi, berat badan naik, perut itu semakin ke depan, tekanan darah tinggi, obesity, dan berbagai masalah lain yang akhirnya membawa kepada diabetes atau kesan-kesan paras insulin yang tinggi, darah tinggi, dan lain penyakit kolesterol tinggi yang disebut sebagai 3 serangkai popular. Itu sangat kerap berlaku di Kedah, very common. Dan kesannya ialah masyarakat sangat terbeban. Bila ada seorang anggota keluarga itu kena dialisis, kena stroke atau kena sakit jantung atau kakinya rosak, tak dapat bekerja,
Dan kalau berlaku di seawal usia awal 40-an, kadang-kadang 30-an, 38, 39, kakinya sudah rosak dan dia sudah kena dialisis, maka seluruh keluarga akan terkeret sama dan masalah yang besar, masalah sosio-ekonomi yang besar. Kerana itu salah satu cara pencegahan yang penting. Walaupun keadaan ini dia banyak punca bagi diabetes yang banyak sebab, tapi yang terbesar di kawasan Parlimen Kuala Kedah dan saya percaya di kebanyakan tempat di Malaysia dan di negara yang membangun, juga negara yang maju, di tempat-tempat tertentu di negara yang maju, ialah pemakanan. Makanan kita adalah makanan yang tidak terlalu tinggi kandungan gulanya, khususnya gula dan juga fruktosa. Fruktosa ini atau fruktos, masalahnya adalah meringan penuh fruktos. Kebanyakan orang bila menggunakan fruktos yang paling murah, iaitu high fructose corn syrup, yang merupakan HFCS, yang merupakan fruktosa yang sangat yang manis, murah tapi sangat buruk untuk kesihatan. Dia membawa perkataan fatty liver atau kerosakan pada hati tadi, dan akhirnya membawa perkataan kelintahan insulin. Maka elakkan minuman manis, elakkan makanan yang manis, dan juga elakkan makanan refined karbohidrat yang terdiri daripada refined carbohydrates. Makanan yang dibuat tepung saja. Sekali-sekala makan okey lah, sekali-sekala minum okey, tapi jangan selalu. Tapi masalahnya ialah orang-orang di kawasan Parlimen Kuala Kedah dan kebanyakan tempat di Malaysia itu makanan utama. Dan itulah makanan yang paling murah dan paling mudah didapati dalam masyarakat kita. Makanan berkhasiat dan tidak daripada kategori refined carbohydrates seperti telur, terutama telur yang ayam yang lepas bebas, yang organik, itu payah didapati. Telur saja pun ramai orang rasa mahal. Ikan, daging, sayur, ulam susah dan tak mudah didapati, dan lebih mahal daripada makanan yang refined carbohydrates yang boleh dibeli di mana-mana kedai, di mana-mana pun dikoyak pastinya dan dimakan sebagai sarapan dan makan hari. Anak-anak pergi sekolah, balik sekolah, itu makanannya, dan itu kita bayar harganya sangat besar. Ledakan diabetes, ledakan penyakit metabolik yang berkaitan dengan diabetes, fatty liver, kelintahan insulin, hilang penglihatan, rosak buah pinggang, darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit jantung, stroke. Kerana itu saya minta supaya saya cakap di parlimen daripada dulu, supaya dasar pemakanan itu kita rombak supaya penghasilan makanan yang berkhasiat itu jadi mudah. Harga makanan yang berkhasiat seperti telur, ikan, sayuran, berbagai jenis ulam-ulam jadi murah, jadi mudah didapati oleh masyarakat. Masyarakat dididik tentang kepentingan makan bahan-bahan yang berkhasiat, yang sihat, dan mengelakkan makanan yang tidak sihat, terutama minuman manis. Minuman manis itu bermasalah. Buah manis ada masalah, tapi buah biasanya dia lebih sihat daripada minuman. Sebab kita makan buah dengan zat-zatnya, dengan zat-zat, dengan mineral, vitamin dan dengan seratnya. Tapi minuman kita minum begitu saja, dan kalori kosong yang banyak gula dan yang fruktosa memberikan kesan yang sangat buruk pada liver ataupun hati kita. Punca mula sakit itu pada hati. Jadi kita bawa pada kelintahan insulin dan insulin resistance. Jadi kita berdasar pemakanan, dan kebanyakan kita khususnya di Kuala Kedah balik pada makanan tradisional, menu tradisional, bahan-bahan tradisional seperti yang dimakan oleh generasi datuk kita. Bapa kita kalau yang muda macam tua macam saya ni tak ada. Bapa boleh lah. Tapi generasi yang muda yang sekarang berusia dalam 20 tahun, bapaknya mungkin dalam 40 tahun, kadang-kadang makannya tak sihat lah. Balik makan asal kita makan berpulut sampai itu okey, laksa, ikan, makanan laut, udang, sotong, ketam tu, segala sipu-sipu itu sihat. Ulam-ulam yang banyak di tepi laut ke Kuala Kedah, di Benang-Bedang, sayur-mayur banyak, dan segala jenis kerabu, kepakaran orang Kedah dan kawasan Parlimen Kuala Kedah, itu semua makanan yang sihat. Dan kita makan benda-benda tadi, dan kita sekali-sekala saja makan benda-benda yang bergula, yang manis, yang terdiri dari refined carbohydrates seperti roti, kuih-kuih seperti itu, yang tepung banyak, kuih-kuih dan berbagai benda-benda tu kita makan waktu hari raya lah.
waktu ada perayaan sekali-sekala itu tak apa, tak ada mudarat. Tapi kalau kita makan sentiasa setiap hari, maka akhirnya kita bayar harga yang sangat mahal, dari segi kesihatan kita rosak, terutama kerana diabetes. Jadi kalau kita dapat elak mencegah diabetes, walaupun tidak ada faktor genetik, maka itu sangatlah baik. Karena kalau kita ada faktor genetik, tapi kalau lifestyle kita, cara hidup kita juga makanan itu betul terelak, maka insya kita sihat dan kita dapat memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat, keluarga kita dan masyarakat dan negara, dan kita hidup sihat, sejahtera sampai usia yang panjang, dapat buat banyak amal kebaikan. Semoga pesanan ringkas ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang mendengar, khususnya kepada sahabat Hyundai rakan taulan di kawasan Parlimen Kuala Kedah daripada ahli Parlimen Kuala Kedah. Terima kasih.